Kek TV KPM. Okey, terima kasih Aiman. Seterusnya, kita akan belajar berkaitan dengan sistem ahli. Okey, kita lihat berkaitan dengan sistem ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Dalam proses untuk memastikan negara yang dijajah oleh British tu mencapai kemerdekaan, tetapi secara beransur-ansur. Itu maksudnya berkerajaan sendiri. Okey. Dan dalam masa yang sama di tanah Melayu berlaku kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Dan apa yang berlaku ialah Dato' Onn Jaafar ketika ini meminta agar satu tindakan diambil. Apa tindakannya? Menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Itu yang diminta oleh Dato' Onn Jaafar. Kita kekurangan pegawai, Dato' Onn Jaafar minta supaya masyarakat tempatan ni ada peluang dalam perkhidmatan kerajaan. Sebab apa? Sebab kita berada dalam proses ke arah berkerajaan sendiri dan memerlukan orang tempatan, orang kita sendiri mentadbir. Okey, dan seterusnya cadangan Dato' Onn Jaafar tu sebenarnya selari dengan dasar British dan ini membawa kepada pembentukan sistem ahli. Apa yang Dato' Onn Jaafar cadangkan adalah selari dengan keinginan pihak British. Maka wujudnya keserasian tersebut, maka terbentuklah sistem ahli. Okey, kita lihat apa itu sistem ahli. Okey, inilah pembentukan sistem ahli. Okey, inilah dia punya proses pembentukan sistem ahli itu pada tahun 1951, Sir Harry Gunning, Pesuruhjaya Tinggi British mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Itu peringkat pertama, dia umumkan dulu senarai anggota. Okey, yang kedua, sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Dia memberi latihan kepada siapa? Penduduk tempatan. Dan yang ketiga, beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Mereka diberikan tanggungjawab kepada jabatan-jabatan tertentu. Okey, seterusnya, sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Maksudnya, sebelum British memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu, British akan pastikan penduduk tempatan ni mempunyai pengetahuan seluk-beluk berkaitan dengan pentadbiran. Okey, dan seterusnya, sistem ahli dilaksanakan pada bulan April 1951 hingga bulan Jun 1955. Okey, dan 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British. Okey, ini 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British. Hanya 3 sahaja. Iaitu hak ehwal ekonomi, yang kedua perindustrian dan perhubungan sosial, dan yang ketiga perumahan dan kerja raya. 3 portfolio ni kekal di bawah pentadbiran British. Dan pada tahun 1954 berlaku rombakan dalam sistem ahli dan beberapa portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itu berkaitan dengan proses pembentukan sistem ahli. Okey, kita bergerak kepada ciri-ciri sistem ahli. Apakah ciri-ciri sistem ahli? Okey, yang pertama, ahlinya bertaraf menteri. Tu ahlinya bertaraf menteri dan menjaga portfolio yang mengandungi jabatan. Okey, siapa yang lantik ahli tersebut? Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British, tetapi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan ahli tersebut, apa tanggungjawab mereka? Mencadangkan undang-undang berkaitan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Okey, dan ahli tersebut diletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, dan dia merupakan sistem ahli ni sebenarnya dia merupakan satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan juga tokoh masyarakat. Maksudnya dalam sistem ahli itu adanya pegawai takbir, adanya juga tokoh masyarakat. Okey.
sekarang ni, Aiman, saya nak uji Ya. murid-murid saya dalam talian. Okey. Di depan awak semua ada 4 tokoh yang terlibat dalam sistem ahli. Datuk Nik Ahmad Kamil, H.S. Lee dan E.E. Thuraisingham. Okey. Soalan saya, nyatakan portfolio tokoh di atas dalam sistem ahli. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, silakan. Okey, nampaknya Una. Okey, Una. Cikgu, Datuk Nik Ahmad Kamil merupakan ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar 19... Okey, tengok, tepat ataupun tidak jawapan Una? Okey, tepat sekali. Okey, beliau merupakan ahli kerajaan, tempatan, perumahan dan perancang bandar. Okey, kita pergi kepada tokoh yang kedua. Okey, apakah portfolio yang dipegang oleh H.S. Lee dan juga E.E.C. Thuraisingham? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Silakan. Okey, Alicia. Silakan, Alicia. H.S. Lee merupakan ahli pengangkutan pada tahun 1954 dan E.E.C. Thuraisingham memegang jawatan sebagai ahli pelajaran. Kita lihat betul atau tidak jawapan yang diberikan. Okey, kita lihat. Okey, kita pergi. Betul, H.S. Lee ialah ahli pengangkutan, manakala E.E. Thuraisingham ialah ahli pelajaran. Okey, jawapan mereka semua tepat dan mereka berjaya mendapat 4 bintang. Wow, 4 okey. bintang. 4 bintang. Okey, saya teruskan, Aiman. Silakan, Okey, cikgu. saya teruskan. Kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Okey, yang pertama, apakah kepentingan sistem ahli ini? Yang pertama ialah menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, ingat perkataan melatih, memberi latihan kepada penduduk tempatan. Yang kedua, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan. Ingat perkataan pendedahan. Memberi pendedahan kepada siapa? Penduduk tempatan untuk mentadbir. Dan yang ketiga merupakan proses memupuk perpaduan kaum. Sebab apa saya kata proses memupuk perpaduan kaum? Kerana ahlinya terdiri daripada pemimpin pelbagai kaum. Okey, dan yang keempat, menentukan kemerdekaan yang diperoleh merupakan satu kemerdekaan yang mendapat sokongan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya kemerdekaan Tanah Melayu ni merupakan kemerdekaan yang mendapat sokongan semua kaum, bukan hanya satu kaum sahaja. Ini kepentingan sistem ahli ke Ya, arah kemerdekaan. Mungkin tepat, cikgu Aiman. boleh berikan penilaian keseluruhan untuk murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Okey. Penilaian keseluruhan saya pada hari ini, Aiman, ialah proses kemerdekaan bukan satu proses yang ringkas. Ia merupakan satu proses di mana bermula dengan bagaimana idea merdeka itu boleh muncul di Tanah Melayu sehingga terbentuknya jawatan kuasa hubungan antara kaum dan akhirnya terbentuknya sistem ahli yang melatih penduduk untuk mentadbir Tanah Melayu. Dan pada tajuk ini kita akan lihat bahawa begitu pentingnya sekali perkataan perpaduan itu. Ya. Kerana dengan adanya perpaduan, barulah kemerdekaan boleh dicapai. Kerana itulah mesej yang diberikan oleh pihak British. Macam mana dengan penilaian keseluruhan untuk murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Okey, penilaian keseluruhan pada murid pada hari ini, murid-murid semua berjaya mendapat 5 bintang dan jika diberikan dalam bentuk markah mereka berjaya mendapat 96% daripada 100 mendapat 96 markah. Kenapa saya bagi mereka 5 bintang? Yang pertama kerana mereka berjaya menjawab soalan uji minda dengan tepat. Yang kedua, mereka berjaya menjawab soalan kebat aras tinggi, aras sederhana dengan tepat, menggunakan penerangan dengan jelas, contoh dengan jelas dan inferen yang tepat. Cikgu, di mana kita nampak bahan-bahan kita pada hari ini, cikgu? Okey, bahan-bahan pada hari ini boleh diperolehi pada portal Sumberku. Didik TV KPM